سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita merafaqkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah dan kurniaannya. Allah memberikan kita lagi banyak usia, dan Allah memberikan kita lagi dapat bertemu sekali peluang untuk sama-sama kita mengambil peringatan, tazkirah dan mau'izah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah subuh pada pagi ini akan bertopik tajuk iaitu tentang pentingnya ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa berlaku dari Isra dan Mi'raj, Nabi melihat keadaan syurga, Nabi melihat keadaan neraka. Nabi melihat neraka kebanyakannya golongan nisa, perempuan dan lelaki pun ada juga. Tapi Nabi melihat kasir kebanyakannya iaitu golongan yang fakir. Bila selesai Nabi melihat keadaan tersebut, tuan-tuan, Nabi jumpa dengan para sahabat keesokan harinya. Nabi tahu dengan para sahabat, para sahabat sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan fakir? Maka salah sahabat pun kata fakir ya Rasulullah, golongan yang tidak ada wang ringgit, benda tak ada. Rasulullah betul duduk, seorang besar pada sahabat, kamu kena faham betul-betul, balik beritahu kepada anak dan isteri kamu, sampaikan. Apabila ada ilmu, sampaikan, terutama kepada anak isteri lah. Betul? Yang dikatakan fakir Rasulullah kata tuan adalah golongan yang tidak ada ilmu. Itu fakir. Betul? Semayang tuan, tapi berkaitan tentang ilmunya, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tentang hadisnya, tak ada pernah belajar langsung. Tuan-tuan, sedangkan rumah dengan masjid dekat dia, tak jauh mana, tuan-tuan. Parking free of charge, tak kena bayar orang langsung. Tuan-tuan, ini takut esok tuan-tuan, kita duduk semayang, tonggak apa semua, tapi dalam hati tak ada pengesian makanan rohani, iaitu dikatakan tentang ilmu. Takut kita tergolong golongan yang fakir, golongan yang tidak ada ilmu. Ya tuan, orang yang tidak ada ilmu tuan, kehidupannya atau muka bumi Allah Subhanahu wa taala terumbang-ambing, tuan. Bukan setakat terumbang-ambing, tuan. Padahal dia ni tuan, binatang-binatang, pokok-pokok, tumbuhan apa semua laknat pada hamba semua. Sebab apa? Tak mau mengaji ilmu. Sedangkan di atas muka bumi ni berlambak para da'i dan pendakwah, tuan-tuan, guru, tuan-tuan, dia tak mau mencari. Sedangkan ilmu ni kena mencari, tuan-tuan. Menjaga wajah tak, siapa usaha dia dapat, bila tak usaha tak dapat, tuan-tuan. Sebab apa? Kita ni masih ada lagi penyakit penyegan kita.
Jadi katakan dalaman kita itu qalbun, tuan, daripada kalimat qalibah kat dalam kita tu, tuan. Sebab apa? Hati itu masih lagi bermasalah. Tuan, semayang tapi masih lagi bermasalah. Dia tak mau dengar bagi pengsian makanan rohani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata esok kita golongan yang fakir. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada ilmu ni tuan, kadang-kadang setengah surau, ada setengah tempat surau masjid tuan, tak ada langsung program ilmu ni tuan, cukup sedih. Sampai mana ada satu tempat berlaku, Tok Imam batal, betul dah. Tok Imam ada betul ni keluar tuan. Jangan langsung surau tuan-tuan, mat surau tak ada langsung program majlis-majlis ilmu tuan. Yang jemaah semua itu dipakai belakang. Bila dah tak ada pengisian ilmu ni tuan-tuan, imam keluar daripada tempat imam, maka sahab yang belakang, makmum belakang tuan-tuan, makmum yang tengah-tengah belakang imam. Bila tu imam keluar, dipanggil tu imam, ni nak sambung ni. Nampak nak sambung ni. Nampak tuan, nampak ilmu laku tuan. Ni bukan kat Zimbabwe, tuan. Ni kat Malaysia ni, tuan. Aku bingung tuan. Apa ni? Ni orang Melayu tak, tuan. Sebab tak mau ngaji tentang ilmu. Jadi katakan taufiqah je. Allah tuan. Sedangkan jana surau je, jana masjid ada semua tuan, tapi tak mau mengaji ilmu. Sebab apa? Tunjuk pandai lah. Sebab itu orang Yahudi tuan, golongan talis Yahudi dan Nasrani yang daripada rancang siap dah. Rancang siap dah sampai tahap orang Islam ni tak payah perlu bertanya. Sampai tahap orang Islam ni tak payah perlu bertanya, tak payah duduk dengan ulama-ulama, para syekh dapat masyayikh, para haji semua tak payah. Tu tuan. Tahu apa orang Yahudi ya? Dia dah ajar kan. Tuan. Hanya perlu beli kitab-kitab tu. Tuan. Yang kita nak mengaji kitab mana ni? Karangan kitab-kitab Quran. Ulama-ulama pondok-pondok tuan ni penting ni tuan. Lama pula banyak orang hari ni mengaji sendiri. Tak salah nak baca buku tu boleh. Kadang-kadang dia baca buku kitab Quran jauh-jauh lama baca sendiri. Mungkin tuan. Dah tak tahu baca sendiri tuan. Atau jadi sesat. Banyak berlaku tuan. Tak tahu apa, tak terlaki dengan tok guru, tak terlaki dengan ustaz-ustaz tuan. Ni takut esok kita dengan tuan tergolong golongan yang fakir, yang tidak ada ilmu. Sebab itu di Makatan Mukarramah tuan, zaman dulu Ahli Sunnah wal Jamaah, banyak ulama-ulama dulu tuan yang sakan-sakan tuan. Depa ni tuan mengajak kalau dah mengajar anak murid pun ada semua tuan ramai. Bila selesai saja mengajak tuan, maka syekh ni tuan pergi pula jumpa kat tok guru, mengaji pula. Sebab apa? Dia tak fakir tentang ilmu tersebut. Tak mengaji. Tapi kita hari ni terbalik tuan. Bila dah mengajar tak mau mengaji dah. Tuan dia terbalik sikit ni. Sebab apa? Dalaman kita tuan. Dalaman kita. Sebab tu kita ni kena mengaji. Betul juga tadi mengaji. Ada masalah kan? Tunggu. Tuan. Berhubung dengan tunggu saya. Betul tu ambil pula terus dengan syekh-syekh aku semua tuan. Kena dengan salah-salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Bila saya sampai pada tuan pula sampai pada dengan sahabat-sahabat, kena dengan salah-salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan. Ini tuan. Pentingnya ilmu. Sebab itu ilmu ni tuan, apabila manusia tuan mengaji akan keluar pada diri dia nur. Ilmu merupakan nur, cahaya pada diri hamba tersebut. Dalaman ni cahaya, luaran ni cahaya tuan. Bila dia mengaji
Bila dia mengaji tuan-tuan, lepas tu dia balik ke rumah, akan bawa bercahaya kepada rumahnya. Cahaya kepada siapa? Kepada isteri dia, anak dia, tuan, akan bercahaya. Iaitu yang dikatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Sebab apa? Luar dia cahaya, dalam dia cahaya. Tuan. Kalau luar saja cahaya, lampu macam-macam lampu cahaya, tapi dalaman tuan rumah pengisian makanan rohani tak ada, dia tak namakan cahaya. Hanya bercahaya di depan mata manusia saja. Tapi cahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Kosong. Seperti itu kosong, tak ada apa, tak ada orang. Pengisian makanan ilmu rohani itu tak ada. Dia katakan ilmu tuan. Bila dia mengaji tuan, mau dia dapat ilmu bercahaya, maka dia main pula daripada taufik. Taufik daripada tuan. Taufik ni adalah persetujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, persetujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mengaji tuan, ya Allah, aku nak jadikan anak aku ni seorang hafiz Al-Quran. Tentulah maka akan jadi persetujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bapak dia ni penulis otak, dia ni penulis otak dia tahu. Tapi walau dia ni penulis otak, dia nak jadi anak dia ni seorang hafiz Quran dan tuan ni, tak mustahil. Betul. Walaupun bapak dia ni dia penulis sekalipun, pencuci jamban sekalipun, Al-Qur'an lebih raya, bila dia ada ilmu, dia sembahyang tak mustahil kalau dia anak dia hafiz Al-Quran. Dia lagu wajib tu tuan, bapak ni menawi kata anak semua ustaz. Tuan, wajilah tu masalahnya. Tuan, bapak ni menawi kata tuan, orang susah, anak dia semua ustaz hafiz Al-Quran. Tak mustahil tuan. Hanya pada diri kita, nak tak nak tuan. Itu pentingnya ilmu, tuan. Sebab ilmu ni dia sebagai penasihat. Bila kita belajar tuan, maka ilmu ni dia akan tegur kita. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya nanti, tuan, dia belajar sikit, jangan nanti Allah ni, tuan. Sebab tu ilmu ni sebagai tegur kita, penasihat. Bila tidak ada ilmu, maka dia akan pada sini terumbang-ambing, yang paling hidup dia akan mengemuni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila manusia ini mengaji ilmu, tuan-tuan mengaji ilmu, akan mendapat yang pertamanya pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan tuan, malaikat ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, di kalangan ramai-ramai duk mendengar majlis ilmu ni, ya Allah, kadang-kadang ada setengah yang mendengar, ada setengah yang tak begitu kuat. Apakah mereka jadi ampun oleh-Mu, ya Allah? Maka aku dia akan aku ampunkan, walaupun dia hanya sekadar mendengar, walaupun hanya trainer. Trainer tu dia tambah, dia ampun oleh Allah. Baik, buat semua duduk saja dalam majlis ilmu, walaupun dia lena, tuan, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu yang nama tuan. Bila kita main majlis ilmu tuan, kita niat tanya, ya Allah, aku nak pergi ke surau, aku nak pergi masjid untuk mendengar majlis ilmu. Langkah kita dari kaki kanan tuan, kita sawung kaki kita daripada kaki kanan, selipar kita tuan, maka malaikat pokok-pokok keluar tuan. Kalau orang kita ada kucing tuan, dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, memberikan rahmat kepada tuan rumah ni, ya Allah, murahkan rezeki dia, ya Allah, panjangkan umur, ya Allah. Walaupun segi zahir mata kita tak nampak tuan, tapi sebaliknya begitu kan tuan. Tuan, kalau sekiranya selapit Nabi datang bercakap dia, tuan, penuh surau, bakal penuh surau, bakal penuh majlis tuan, semua bakal tahu Allah. Bawa baliklah makan nasi bapak tahu tuan. Allah, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia tak menunjukkan bila datang pokok-pokok tak cakap. Sebab kita ni merupakan umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Boleh Allah Subhanahu wa taala dia nak menjadikan umat semua ni beriman nabi satu. Boleh? Tuan-tuan. Allah tak mau sebab apa? Allah nak menunjukkan siapa yang taat dan siapa yang taat. Tahu apa ni? Tuan-tuan kita tuan-tuan ya. Itu pentingnya ilmu. Dan keduanya tuan-tuan, bila kita mengaji ilmu dan tuan-tuan akan mendapat apa dia? Iaitu maklumat. Tuan-tuan, maklumat dapat tuan-tuan. Maklumat apa? Tentang fadilat tentang ilmu. Bila dia mengaji bab-bab kelebihan solat sunat-sunat tuan-tuan, dia akan dapat maklumat. Bila dia sembahyang solat tahajud, maklumat lain tuan-tuan. Contohlah, bila dia sembahyang solat Isra', tuan-tuan tahu solat Isra'? Tuan-tuan tahu? Dia akan dapat maklumat. Tuan-tuan. Itu maklumat tuan-tuan. Baik. Dan ketiganya tuan-tuan, bila dia mengaji ilmu, mengaji, dia akan dapat tabaan rezeki. Tuan-tuan, walaupun dia hanya duduk sekadar mendengar. Tuan-tuan, kadang-kadang setengah orang tuan-tuan apabila hati dia hubur dunia, kasih kepada dunia dia tuan-tuan, berkeladak dengan dunia, tak jinak langsung dengan ilmu dia tuan-tuan, dia akan pandang lekeh pada kita ni. Apa ngaji ni pergilah cik kerja dia duduk dengan ustaz duk cimplah ni bercakap dengan aku tuan-tuan. Dia ingat tak ngaji pula tuan-tuan. Apa dia ngaji? Ustaz mengatakan orang lah. Betul-betul ya. Apa baik tak bayar. Ni lagi teruk tuan-tuan. Allah betul ni. Yang mana akan mendapat rezeki. Rezeki apa dia? Rezeki kesihatan tubuh badan. Itu yang utama tuan-tuan. Dan kedua dia rezeki anak tuan-tuan. Rezeki dapat kawan tuan-tuan. Dapat kawan baik apa semua tuan-tuan ni tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab apa? Dia mengaji ilmu. Kelebihan mengaji ilmu ni tuan-tuan. Sebab itu ada Allah tuan-tuan, dia ni tuan-tuan tikam lebih ekor. Bila main tikam lebih ekor dia tuan-tuan, dia bernazar, aku kalau pendapat 200-300 kata aku nak nazar beli pisang untuk sedekah kat masjid. Tuan-tuan, lagi orang tak tahu ni ajaran siapa dia tak tahu tuan-tuan. Ini penting ilmu ni tuan-tuan ni. Macam mana kalau Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, dia benar nazar tu menjadikan mereka ni tiap-tiap tahu masa tu tipu orang tak ada otak ni. Dia boleh tipu tuan-tuan. Lepas tu dia benar dapat 300, dapat 300 tuan-tuan. Dia beli pisang, dia pergi balik sampai kat Madinah tuan-tuan. Dia pakai motor keluar. Dia tak nak sedekah ni. Kalau nak sedekah ni pun jangan balik-balik buat masuk motor dalam masjid. Tuan-tuan, ni beli baju tengok sembang. Tak ada orang ada. Lain dia. Tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, dia masuk dalam masjid tu. Dia ubuk pisang tu. Jumpa kawan seperjuangan. Tuan-tuan. Oi, yang apa-apa ni tu? Terpanjang tu. Dia jauh main ni je tu. Wah, dia tak sembang dalam masjid, kat luar. Dan dia dah dua elok sikit, dua sikit dia. Dia orang Melayu kita ni. Allah, macam-macam perangai tu. Tuan, duk taruh tikam dalam ekor. Niat baik orang ni tu. Dia pun nampak nak kahang dia tu. Kalau aku buat kahang, jangan nampak orang tu. Cepat rasa orang dunia akhirat. Semah tu. Dunia akhirat tu. Tak tahu apa tikam dalam ekor. Semah kan tuan. Lepas tu tuan-tuan je tak? Jangan nampak orang. Aku yang sudah ada, dia berjalan kosong-kosong dia tuan. Aku dah janji lah. Ni aku nazar dia tak? Aku nazar kalau aku menang mentikal lebih ekor dia, aku nak beli orang pisah dia tak? Macam aku beli dah lah orang pisah, aku letak tu dekat pintu masjid tu. Dia aku nak tanya ni, yang kawan dia pun bukan alim tuan. Dua-dua cari wakaf. Tumbuk bakal nak tunjuk pandai tuan. Jadi dia tak mau ngaji ni tuan. Tak mau bertanya dengan ustaz, tak mau bertanya dengan tok guru tuan. Sedangkan kita Malaysia berlambak ke tok guru. Berlambak pondok tuan. Kat semua karangan ada semua, carilah.
Tak bangun, meninggal. Malu umur-umur tuan. Orang tanya, nak tunjuk pandai apa kau? Tuan. Yang kawan tu pun. Ni yang nak tanya macam-macam dia dah. Lepas tak punya dasar ni? Oh. Lepas orang dia tuan. Yang kawan pun. Tak apa lah. Dia kata, kan kidah nazar ni, kidah mendak dapat ikan beko tu, nak beli buah pisang tu. Angki lepas lah dia tu. Oh. Baik punya jawapan tu. Tuan. Angki lepas tu dia. Okay, selamat lah. InsyaAllah dia tu. Oh tu dia. Okey, alhamdulillah aku dah tanya aku soalannya. Lepas Allah Tuhan ni tuan. Aku biru tuan. Cakap kita gitu tuan. Sebab apa? Sebab tidak adanya ilmu. Tuan. Sebab tidak adanya ilmu. Betul? Orang kalau ada ilmu dulu akan sebagai penasihat. Betul. Sebagai pendidik bagi diri dia tuan. Itu pentingnya ilmu tuan. Tambah pula bila kita mengaji tuan, sekurang-kurangnya dalam kita sampaikan kepada anak dan isteri kita. Tak boleh hari-hari tuan, kita sampaikan setahun sekali pun jadi tuan. Setahun sekali jadi tuan. Waktu bila? Sambutan hari raya Aidilfitri ke tuan. Sebelum nak pergi solat, solat sembahyang hari raya tuan, duduk tengah sontap makan tuan. Panggil anak semua, wahai isteri abang. Anak-anak ayah semua mari sini duduk dalam usrah belakang tak? Hari ni tanyalah ustaz. Oh, tak ustaz ya tuan. Tuan boleh buat. Hanya kita menikah je. Bukan setakat saya ustaz. Tuan-tuan pun ustaz. Tuan. Ya pak, itu betul ni. Bukan setakat saya ni yang ucap depan ustaz. Ni tuan-tuan pun ustaz benar ni. Sebab apa saya kata dalam ustaz tu? Sebab dia main mengaji. Tuan-tuan, bila main mengaji dapat ilmu, balik disimpan. Tuan-tuan, ingat dalam fikiran ni ustaz tu. Walaupun dia kerja gila, penoreh kotah sekalipun tuan-tuan, pam minyak sekalipun, kerja tak setelah umur ustaz tuan-tuan, bila ada ilmu ustaz tu. Bila dia sembang dengan rakan-rakan dia tuan-tuan seperjuangan dia, sampai ke ilmu tu ustaz tu. Ustaz ni menyampaikan. Tuan-tuan, sebabnya bila kita ada ilmu, sekurang-kurangnya kita sampaikan kepada anak isteri kita. Tak boleh hari-hari kita sampaikan setahun sekali. Bantu tuan-tuan, buat usrah bulatan. Ini dengarlah ustaz. Tuan-tuan, anak dengar aku buat semua macam aku dia tu. Tuan-tuan, tak mustahil. Tak mustahil tuan-tuan. Hanya kesungguhan kita. Tuan-tuan, bila ada kesungguhan, istiqamah tuan-tuan, rahmat itu turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat mereka Allah Subhanahu Wa Taala tengok atas kesungguhan kita, istiqamah kita dalam bidang mengaji kita tuan-tuan. Sebab itu masa saya belajar dulu tuan-tuan, dia adab mengaji tuan-tuan, yang pentingnya istiqamah. Istiqamah itu penting tuan-tuan. Tambah pula kita berhadap dengan teguh, bukan teguh kan. Jadi biasa nak menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, adab kita dengan teguh. Kalau duduk tempat tu, duduk satu istiqamah. Duduk tuan-tuan, jangan balik tempat. Tuan-tuan. Lepas tu masa saya belajar tuan-tuan, ada seorang makcik dia tu tuan-tuan. Masuk pondok tuan-tuan, lepas tu jauhi budak tak reti apa semua tuan-tuan. Tak pernah khatam Al-Quran tuan-tuan. Lepas tu tak macam mana tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jauh dia tak reti, dia pun beli kitab. Walaupun dia hanya sekadar mendengar, tuan. Dia beli kitab. Bila ke rumah dia kita Arab, dia beli juga kitab Arab. Dia hanya sekadar pegang itu tuan. Tuan, tu kesungguhan. Dia istiqamah tuan. Istiqamah kesungguhan tuan, dia minat. Macam mana tuan Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Kun fayakun. Dia boleh baca kitab turak-turak lama. Bayang tuan. Tak ada mengaji langsung. Bab jawi, jawab lama tak ada tuan. Dan macam mana boleh baca? Allahu Akbar tuan. Tak mustahil atas kehendak diri kita tuan. Manjada wajada, siapa usaha dia dapat. Siapa tak usaha dia tak dapat. Atas kesusahan dan istiqamah tentang pengajian ilmu tuan. Betul pula tuan-tuan, bukan setakat saja kitab turak jawi lama dia boleh baca, kitab Arab pun dia boleh baca. Allah apa tuan-tuan, kitab tak ada baris tuan-tuan. Oh, kita tak ada baris ni tuan, tak mengaji dalam surah. Oh iya tuan,
dia mengaji dalam surau, boleh buat itu. Tak, ni macam mana ni? Tak boleh. Untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Yang penting istiqamah tuan. Istiqamah penting. Dalam bidang mengaji ilmu tuan. Ini kita penting tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya ada tegur seorang pakcik. Tuan, nak solat maghrib. Sebelum nak solat maghrib itu dia nampak dia masuk ke atas. Lepas tu orang nak semayang, dia cepat-cepat nak semayang. Dia tegur orang haji, tadi dia dapat pakcik masuk ke atas. Ada duduk lah? Tak ada. Dia duduk balik. Buat ada duduk balik. Duduk balik lah. Tak pakcik dah masuk ke atas, dia semayang tak sah ni. Nak kena ambil dia tu, kena ambil lah. Tuan-tuan, dapat? Sebab pentingnya ilmu tuan-tuan. Allah tuan-tuan itu. Bila tidak ada ilmu, keadaan akan terumbang-ambing tuan-tuan. Ini yang berlaku masyarakat kita tuan-tuan. Ilmu tak ada apa tuan-tuan. Cakap pun ikut dan saja sempurna tuan-tuan. Tuan-tuan. Tu macam KL Gangster tu. Ustaz itu hikmah dia tu. Tengok dia. Ni neraka tempat buah dia tak? Tuan-tuan. Bayang tuan-tuan. Ni neraka tempat buah. Weh, jangan main-main tu. Ungkapan tersebut tuan-tuan. Dia punya pengarah pun dah berubah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita minta dia berubah lah tuan-tuan. Ni neraka tempat buah ni. Allah, kalau dia tak istighfar cepat-cepat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mampu tuan-tuan. Ungkapan lepas ada tuan-tuan. Artis-artis ni kita ambil sebagai iktibar. Bukan takat artis saja tuan-tuan. Ada yang artis bagus-bagus tuan-tuan. Orang Melayu kita pun kadang-kadang tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala mainkan pada dia, manusia tegurkan dia, risaulah pakcik dia kata, umur ada berapa lagi, umur ada umur dia kata, duduk seorang majlis 10,000 dia kata, buat apa dia kata, bonok dulu lah. Esok aku dah main alamat tu. Dia kata main alamat tu aku ingat dia tu. Tuan, alamat apa lah? Mampu esok aku ingat. Apa kalau kau nak sebut nama Allah? Payahlah tuan. Tak macam mana tuan? Dia dalam keadaan sakit semua. Nak sebut nama Allah pun payah. Allah apa tuan nak dia. Lama, lega tuan. Semua tahu mengaji ilmu. Tuan, nak sebut nama Allah pun tak boleh dah. Bayanglah tuan. Allah boleh buat, Allah boleh buat tuan. Semua ni. Allah pun dah firman dah dalam suratul Aliyat dah. Dapat tersiap dah tuan. Innal insana, sesungguhnya manusia ni ingkar Rabbihi lakanud. Allah banyak bagi tahu ulang tuan. Kita baca gerak tuan. Tak mau bersyukur ke atas nikmat Tuhan. Ingkar semua, sombong, ego tuan. Ini minta lindung tuan. Minta lindung jangan sampai di kita, anak kita, isteri kita tergolong masuk golongan yang fakir, yang tidak ada ilmu tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mengaji ilmu tuan, yang mana akan mendapat rezeki tambahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Allah akan tambah tuan. Bila balik rumah tuan, ataupun esok, tak esok, ataupun kemudian hari tuan, Allah tambah pula rezeki apa kita tak tahu tuan. Semua rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena bersyukur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur itu macam mana? At-tahadduts syukur, at-tahadduts bi ni'mati syukur. Manakala membicarakan nikmat adalah merupakan tanda kesyukuran. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Banyak syukur tuan. Sebab itu bila kita selesai saja solat tuan, ulama bagi tahu, tutup guru bagi tahu, hendaklah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Jangan ambil salam tuan. Tak ucap alhamdulillah tuan. Takut kita ni tergolong-golongan yang sombong kepada Allah. Itu rasa kasar lah tuan. Golongan yang sombong tuan. Bila selesai saja habis bagi salam, ucapkanlah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Pasal apa hari ini manusia tuan sungguh teruk hari sebab manusia tidak mengikut perundangan Islam. Itu ya salahnya tuan.
Kalau sudah tak ikut perundangan Islam, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ni minta maaf lah. Kadang tengah orang bila cakap hukum, muka macam buku mak ayah tau. Tuan-tuan, muka macam buku mak ayah tu. Ni, dulu kena ni, rapat ni. Tuan-tuan. Betul tak tu, tak tenang lah tu. Tuan-tuan. Lepas tu dia buat alasan pergi keluar, pilih ayah. Sebut saja orang hukum tak boleh lah. Ya, apa punya manusia, dia tak tahu punya tuan-tuan. Allah, betul. Tuan-tuan. Ni hukum Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Tuan-tuan, ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala wajib tuan-tuan. Kita ikut. Sebab tu sampai ada satu wartawan tuan-tuan. Dia kata apa? Dah kita ni tuan-tuan Malaysia ni teruk sangat dah. Dia dah tak tahu nak pilih tajuk apa dah. Tuan-tuan. Sampai wartawan ni pening dah tak tahu nak pilih tajuk apa dah. Apa mau jadi pada Malaysia? Tuan-tuan. Buka saja Metro, buka saja Sinar Harian, buka saja tuan-tuan apa saja sekali masalah kan bunuh terrokok tuan-tuan. Ni bawa ni tuan-tuan dekat Negeri Sembilan, dia punya kepul lah. Tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu orang Negeri Sembilan macam mana tuan-tuan. Budak 9 tahun yang mak dia ni suruh pergi ke kedai. Dia cakap sikit lah orang faham ni? Dia pergi ke kedai. Lepas tu mak ni dia tunggu mana anak dia ni tak balik-balik ni ha? Tuan-tuan, rupa-rupa dapat maklumat anak kena rogol. Budak 9 tahun tuan-tuan kena rogol, bergeleng-geleng. Yang nak rogol ni bukan budak sama budak, bapak lah tuan-tuan, dah ada bini dah tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Lepas tu dah kena rogol je bergeleng-geleng tuan-tuan, mati pula ni, dihiris tuan-tuan, padat dan berumur. Lepas tu pada dasar tuan-tuan berumur, semua luar dia 12 jahitan. Bayang tuan-tuan, ni bukan negeri Zimbabwe tuan-tuan, ni Malaysia tuan. Sebab apa? Tak nama tuan. Ada tuan. Sebab orang tak mau ikut perundangan Islam, hukum Allah Subhanahu Wa Taala tuan. Kau apa dia? Tu mana tu? Jadi katakan hudud Allah, hudud Allah, hudud. Setengah orang cakap hudud kakak. Yang besar politik itu politik. Dia apa dia? Kata ni ayat Allah ni. Wajib beriman percaya. Tuan. Allah tuan. Saya ni tanggungjawab saya ni sebagai dai akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan. Sebab itu dia apa? Dan ceramah satu masjid. Masjid bangun bulan lupa dah. Dia ceramah selesai tadi ceramah tuan-tuan. Pengurusi masjid, jasa masjid apa semua bawa saya pergi makan. Bawa makan dah sudah lah. Dekat dalam Tesco. Mah